Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Profesor Madya Dr. Kasim bin Tukiman, pensyarah yang kita hormati, dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Jadi saya Jerome Roni akan membentangkan bagi pihak kumpulan saya, iaitu kumpulan 8, kertas kerja yang telah kami sediakan. Kumpulan 8 telah ditugaskan untuk mengkaji berkenaan dengan dasar pengangkutan negara. Dan kumpulan kami terdiri daripada 5 anggota sebagaimana yang tertera pada skrin. Dasar pengangkutan negara sebenarnya mengandungi 4 sektor pengangkutan utama, iaitu udara, darat, maritim, dan logistik yang berasaskan kepada 5 teras dengan 23 strategi. Kelima-lima teras dasar pengangkutan negara yang saya maksudkan tadi adalah seperti memperkukuhkan tadbir urus ke arah persekitaran yang kondusif bagi sektor pengangkutan, mengoptimumkan, membina dan menyelenggara infrastruktur perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan untuk memaksimumkan kecekapan, meningkatkan aspek keselamatan, integrasi ketersambungan dan kebolehcapaian bagi melancarkan perjalanan ataupun perhubungan, melangkah maju ke arah ekosistem pengangkutan hijau yang kita juga kenali sebagai Green Initiative, dan memperluaskan jejak global dan mempromosikan pengantarbangsaan perkhidmatan pengangkutan. Bagi memudahkan rakan-rakan sekuliah memahami apa yang saya nyatakan tadi, tertera pada skrin adalah dalam bentuk grafik ke semua 5 teras dan juga 23 strategi dasar pengangkutan negara. Bagi mencapai objektif kajian yang diberikan kepada kumpulan kami, maka kumpulan kami telah memberikan fokus utama kepada 4 objektif sebagaimana yang tertera pada skrin, iaitu mengkaji dasar pengangkutan negara yang boleh menyokong matlamat menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2025, mengkaji impak dasar pengangkutan negara terhadap daya saing ekonomi dalam mencipta ekosistem yang kondusif dan membantu melancarkan pergerakan barang, mengkaji impak dasar pembangunan terhadap sosial dalam menyediakan mobiliti yang memenuhi permintaan rakyat dan peningkatan perkongsian mod pengangkutan awam, mengkaji impak dasar pengangkutan negara terhadap sektor alam sekitar dalam menyediakan sistem pengangkutan yang pintar dan selamat dalam sektor pengangkutan menggunakan sumber secara mampan. Perkhidmatan rel, sebagaimana semua sedia maklum, merupakan salah satu kaedah pengangkutan yang menjadi pilihan terutama kepada para pedagang. Ini bukan saja disebabkan oleh kos pengangkutan yang murah, tetapi juga kemampuan perkhidmatan rel untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan dalam jumlah yang besar berbanding dengan perkhidmatan lain seperti lori. Kerajaan memahami kepentingan perkhidmatan rel, dan kerana itu sejak sekian lama banyak wang telah dibelanjakan untuk menambah baik dan membangunkan lagi perkhidmatan rel ini untuk kebaikan rakyat. Sejak 10 tahun kebelakangan ini, bersamaan dengan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara, pertambahan hilangan kenderaan di atas jalan juga berlaku, dan ini telah menyebabkan timbulnya masalah baru, terutama masalah kesesakan lalu lintas. Dan juga kini mula wujud kesedaran di kalangan masyarakat negara terutamanya akan kepentingan untuk melihat kepada kaedah pengangkutan bersifat mesra alam. Maka dilihat di sini perkhidmatan rel makin diperlukan bukan saja bagi tujuan pertumbuhan mobiliti, tetapi juga bagi membantu kerajaan dalam menangani isu-isu semasa, terutama isu kesesakan lalu lintas.
Bagaimanapun, terdapat cabaran-cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam usahanya untuk menambah baik perkhidmatan rel. Sudah tentu, cabaran pertama adalah dari segi kos, kerana umum sedia maklum bahawa perkhidmatan rel memerlukan bilangan wang yang banyak, bukan saja untuk tujuan penambahbaikan tetapi juga untuk tujuan pembangunan tambahan. Selain daripada itu, kerajaan juga perlu memikirkan kaedah bagaimana untuk menarik perhatian bukan saja para orang awam tetapi juga para pedagang dan juga para peniaga untuk lebih menggunakan perkhidmatan rel. Pengangkutan udara adalah salah satu kaedah pengangkutan yang kini semakin popular di negara kita. Umum sedia maklum bahawa di negara kita sebenarnya terdapat beberapa kaedah untuk pengangkutan udara. Tetapi yang paling popular sudah tentu adalah menggunakan kapal terbang. Sebenarnya masih terdapat kaedah yang lain seperti penggunaan helikopter. Berbanding dengan pengangkutan rel, pengangkutan udara selain daripada menyediakan perkhidmatan yang lebih selesa dan juga menyediakan kadar perjalanan yang lebih pendek, tetapi terdapat beberapa kekurangan yang semua maklum. Yang pertama dari segi charge tambang, bukan saja kepada penumpang tetapi juga kepada barangan ataupun kargo. Kedua, dari segi saiz dan berat kargo itu sendiri, di mana setiap kapal terbang mempunyai hadnya yang perlu dipatuhi atas sebab keselamatan. Yang ketiga adalah tiadanya perkhidmatan yang disediakan serahan dari pintu ke pintu. Ini adalah sebagaimana dengan perkhidmatan rel tadi. Tetapi dari segi pengusaha ataupun pemilik syarikat penerbangan, mereka akan menghadapi satu cabaran yang utama, iaitu kos penyelenggaraan yang agak tinggi. Sebagaimana saya nyatakan tadi, pengangkutan udara mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Selain daripada tempoh perjalanan yang agak pendek, ia juga boleh menyediakan satu keyakinan untuk mana-mana pengeksport ataupun pengimport dalam usaha mereka mengeksport atau mengimport barangan yang berkategorikan berharga ataupun bernilai. Contohnya seperti emas dan berlian. Pengangkutan udara juga sangat sesuai dalam proses pengimport ataupun mengeksport bekalan-bekalan yang diperlukan segera. Ini terutama seperti bekalan makanan dan juga bekalan perubatan. Jika dilihat pada tren masa kini dan juga tren masa akan datang, adalah jelas permintaan ke atas perkhidmatan pengangkutan udara semakin bertambah dan ini akan dijangka berterusan. Ianya adalah sebagaimana yang dilaporkan oleh International Air Transport Association yang mengunjurkan bahawa 7.2 bilion penumpang udara akan menggunakan perkhidmatan ini menjelang tahun 2032. Ini adalah pertambahan yang lebih kurang 2 kali ganda daripada 3.8 bilion penumpang pada tahun 2016. Dan kerajaan telah menjangkakan keperluan untuk menampung pertambahan ini, dan salah satu contohnya adalah dengan membina ataupun menyediakan perkhidmatan low cost carrier ataupun LCC. Bersesuaian dengan itu, tujuan ataupun salah satu sebab kenapa teras dasar pengangkutan udara diperkenalkan adalah untuk meningkatkan daya saing perkhidmatan kargo udara bagi menyokong usaha Malaysia menjadi pusat pengedaran serantau. Objektif teras ini sudah tentu dengan tujuan menangani tren global kargo udara untuk mengekalkan daya saing serantau dalam operasi kargo udara dan memastikan lapangan terbang kita iaitu KLIA mampu menjadi pusat hub kargo utama di rantau ini. Terdapat beberapa pelan tindakan yang diadakan bagi memastikan tercapainya objektif ini. Contohnya, memudahkan pertumbuhan zon perdagangan bebas
ataupun DFTZ dan menggalakkan perkembangan perkhidmatan sokongan bagi sektor penerbangan seperti penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih. Selain itu, membangunkan KLIA untuk menjadi hub kargo utama dan Senai sebagai pusat pengedaran serantau selatan. Ini adalah antara pelan-pelan tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kita melihat pula kepada pengangkutan air ataupun pengangkutan maritim. Di Malaysia, umumnya pengangkutan air ini boleh dibagikan kepada dua. Yang pertama, perkapalan antarabangsa. Untuk perkapalan antarabangsa, ia melibatkan pelayaran merentasi lautan ataupun merentasi sempadan antara satu negara kepada satu negara. Jenis yang kedua pula adalah perkapalan dalam sektor domestik. Yang ini lebih kepada pelayaran di dalam sempadan negara. Dari satu negeri ke satu negeri atau dari satu pelabuhan ke satu pelabuhan. Dan biasanya pelayaran akan diadakan di sepanjang pantai ataupun pesisir pantai dan dalam kebanyakan kes seperti contohnya di negeri Sarawak dan negeri Sabah adalah di sungai-sungai yang utama. Jadi, apakah jenis-jenis pengangkutan air yang biasanya terdapat di Malaysia selain daripada pengkelasan dan jenis tadi? Tanpa pergi lebih detail lagi, yang pertama adalah kapal kargo. Sesuai dengan namanya, kargo ini kegunaannya untuk pengangkutan barangan bersayap besar dan perjalanan yang lebih jauh. Yang kedua adalah kapal kerentan ataupun kapal tram. Kapal ini biasanya adalah digunakan untuk tujuan perpindahan kargo bagi satu perjalanan yang agak singkat atau agak dekat dari satu pelabuhan ke satu pelabuhan. Contoh barangan yang biasa diangkut oleh kapal kerentan adalah seperti kayu balak, biji timah dan kadang-kadang bahan binaan. Kapal penumpang pula agak berbeza fungsinya kerana ia lebih menumpukan kepada pengangkutan penumpang sebagaimana pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkutan udara dan pengangkutan rel tadi. Dan di negara kita, kapal pengangkutan udara ni boleh dikatakan tidak wujud ataupun kurang wujud sama sekali sebab ia tidak mendapat satu perhatian yang besar daripada para penduduk negara kita. Namun bagi negeri-negeri yang memerlukan seperti negeri Sarawak tadi contohnya, kapal pengangkutan penumpang ni adalah menjadi keutamaan mereka, tetapi bukan dalam bentuk kapal, lebih kepada bentuk bot yang dinamakan sebagai bot ekspres. Dan jenis pengangkutan yang keempat pula adalah kapal pesisir pantai. Yang ini biasanya adalah digunakan untuk menghubungkan daripada satu kawasan pantai ataupun satu pelabuhan ke satu pelabuhan. Dia lebih kepada fungsinya sebagaimana kapal kerentan tadi, menghubungkan antara satu pelabuhan ataupun satu negeri bagi tujuan pengantaran barang. Jadi di manakah kekuatan dan kelebihan pengangkutan air berbanding dengan pengangkutan jenis lain? Sudah tentu yang pertama adalah kos pengangkutan itu sendiri. Ia menyediakan kos pengangkutannya lebih murah dan juga ia mempunyai kemampuan untuk mengangkut kargo serta muatan yang lebih besar. Dan secara teorinya, pengangkutan air ini sebenarnya lebih selamat. Sebab dalam kes-kes yang melibatkan kemalangan adalah agak kurang, sama ada kemalangan itu disebabkan oleh perlanggaran antara kapal dengan kapal ataupun mungkin disebabkan oleh kemalangan atas sebab kecuaian. Tetapi kemalangan disebabkan oleh keadaan cuaca juga boleh berlaku, tetapi sejak kebelakangan ini agak kurang untuk berlaku. Dan dari segi kos penyelenggaraan juga boleh dikatakan pengangkutan air ini dia lebih murah berbanding dengan kaedah pengangkutan yang lain. Dan kita mempunyai pemilihan kepelbagaian dalam jenis kapal yang bersesuaian mengikut penumpang, muatan ataupun kargo yang hendak kita bawa. Namun pengangkutan air juga mempunyai kekurangannya tersendiri.
Yang pertama adalah dari segi masa. Jadi pengangkutan air ini walaupun mempunyai kelebihan-kelebihannya, tapi kekurangan dan kelemahan utamanya adalah dari segi masa. Dan di sebalik penjimatan kos pengangkutan, tetapi sebenarnya terdapat kos-kos tambahan. Kos-kos tambahan yang biasanya bermula daripada berlabuhnya satu kapal di sesuatu pelabuhan sehinggalah tibanya barangan ataupun muatan yang hendak diedarkan. Jadi di sini terdapat himpunan kos-kos pengangkutan yang kita tidak lihat sebenarnya ataupun berlaku di sebalik balik tabir. Dan juga kerap kita dengar kes-kes kecurian dan risiko-risiko kerusakan ke atas barangan dan muatan. Memahami kesemua kelemahan-kelemahan ini, maka kerajaan melalui dasar-dasarnya telah mewujudkan agensi-agensi penguat kuasa yang bersesuaian dengan kehendak dan juga keperluan pengangkutan air. Salah satu daripada yang boleh saya sebut sini, contohnya adalah seperti Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia atau MIAC yang memainkan peranan untuk memberikan kemudahan pengangkutan laut kepada peniaga tempatan selain mengadakan perjalanan tempatan dan antarabangsa bagi pengantaran kargo, mengambil bahagian dalam kontrak perkapalan secara dua hala dengan negara-negara lain dan meningkatkan penyertaan kapal Malaysia dalam perkapalan antarabangsa. Wujud juga jabatan-jabatan lain. Salah satu daripada jabatan yang kita kenali adalah Jabatan Laut Malaysia yang diberikan tanggungjawab untuk mendaftar, memberikan lesen semua kapal dan bot, mengeluarkan perakuan kecekapan, menyelenggara pelabuhan-pelabuhan, memelihara kawasan perairan dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah pengangkutan darat. Jadi kerajaan dalam usahanya untuk mentransformasi pengangkutan darat telah menyatakan secara keseluruhan agendanya yang dipandu oleh program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi dan rancangan Malaysia ke-10. Kesemua program tersebut bermatlamat merealisasikan aspirasi dari segi sosioekonomi di bawah wawasan 2020 sebelum ini. Ya, sudah tentu wawasan 2020 telah diganti dengan wawasan 2025. So, objektifnya adalah untuk mencapai pengkongsian mod perkhidmatan awam darat sehingga mencapai 40% di kawasan bandar. Jadi, kedua, meningkatkan akses di kawasan luar bandar yang kurang diputar serta meningkatkan kesaling hubungan antara kawasannya, connection. Bagi mencapai objektif tersebut, rancangan induk negara menumpukan perhatian kepada langkah untuk meningkatkan kesaling hubungan. Yang pertama. Yang kedua, tahap perkhidmatan dan keselesaan. Yang ketiga, bagaimana untuk memendekkan tempoh perjalanan. Dan sudah pasti memastikan kemampanan sistem pengangkutan awam darat itu sendiri. Mengapa kesemua ini? Sebab kerajaan, malah orang awam, dapat melihat bagaimana pengangkutan awam darat ini memainkan peran yang penting sebagai pembangkit dan pemacu dalam membentuk pertumbuhan ekonomi bagi memastikan permintaan yang semakin meningkat dipenuhi. Dan atas sebab itu, penyediaan perkhidmatan awam darat yang berkesan dan mempunyai potensi untuk membuka kelompok pertumbuhan bandar baru, meningkatkan daya tarikan kelompok bandar sedia ada, serta memacu pembaruan baru perlu diusahakan. Dan juga kerajaan dapat melihat terdapat kesan limpahan yang positif akibat dari pertambahan aktiviti ekonomi yang dibangunkan hasil daripada pembangunan sistem rangkaian pengangkutan awam darat. Ringkasnya, antara pengangkutan awam darat dan juga kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai mempunyai hubung kaitnya sendiri. Ini terutama disebabkan juga oleh peningkatan pemilikan kenderaan, sama ada kenderaan persendirian ataupun kenderaan bermotor lain seperti motosikal di seluruh negara. Walaupun jelas umum memahami bahawa pengangkutan awam itu lebih murah
dan juga kadang-kadang dapat membantu menangani masalah pencemaran sekiranya semua masyarakat mengambil bahagian menggunakan dan menyokong pengangkutan awam. Namun disebabkan isu mobility, maka rakyat memilih untuk memiliki kenderaan mereka sendiri. Sebagai kesimpulannya, kerajaan mempunyai pandangan dan dasarnya yang agak jelas melalui pelaksanaan dan pengenalan dasar pengangkutan negara 2019 dan 2030, maaf ya. Sektor pengangkutan telah ditetapkan hala tujuannya dengan cara mengukuhkan peranannya dalam mencapai objektif ini yang dinyatakan tadi. Dan melalui kajian kumpulan kami dapat dilihat bahawa kesemua objektif yang dinyatakan mampu dan boleh dicapai. Sudah tentu salah satu kebimbangan adalah dari segi pengangkutan rel yang dilihat masih agak sukar untuk dicapai objektifnya, walaupun kita yakin atas sebab-sebab kekangan yang boleh diselesaikan dan boleh ditangani sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh rakyat Malaysia yang lebih gemar menggunakan pengangkutan persendirian berbanding pengangkutan rel ataupun pengangkutan awam yang lain. Oleh yang demikian, langkah-langkah yang sewajarnya seperti pelaksanaan strategi dan pelantindakan yang dinyatakan dalam dasar pengangkutan negara perlu dipraktikkan agar dapat menyelesaikan isu wujud dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, terima kasih saya nyatakan di atas kesabaran semua para rakan sekuliah mendengar pembentangan saya pada hari ini. Demikianlah saja pembentangan dari saya. Diharap apa yang dibentangkan tadi jelas dan dapat membantu rakan-rakan sekuliah memahami apa yang coba disampaikan oleh kumpulan kami. Dan terima kasih saya ucapkan di atas kesabaran semua, terutama di atas panduan serta perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Kasim bin Tukiman sepanjang semester ini. Kami amat menghargainya. Terima kasih.